Sudah, kalau saya tak boleh jawab macam mana? Kalau saya tak boleh jawab macam mana? Dia jawab dalam, dia pertanyaan dalam FB je kan? Dia bukan dalam ni kan? Ni kita cakap je kan? Okey. Susah. Aku cakap bercakap je. Awak lah tolong tengok FB je. Sebab kita bukannya pakar dalam semua program, jadi kita kena fokus nak cakap satu-satu tu. Kalau nak cuba buat dua perkara, kalau kita dah pakar tak apa. Itu saya minta awak duduk sebelah tu, pasal kalau ada orang tanya, kebanyakan korang awak backup lah. Ha? Ha? Hello? Hello? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya perkenalkan diri dahulu. Saya Nurina binti Ratman daripada Pejabat Lembaga Perindustrian dan Malaysia bagi di negeri Johor, yakni yang berada di daerah Pontian. Okay, untuk makluman tuan-tuan, di daerah Pontian ni sememangnya adalah pejabat LPNM di negeri Johor. Ibu pejabat kita terletak di Bandar Baru Uda, Johor Bahru. Okay, kita pergi sedikit berkaitan dengan Lembaga Nenas Malaysia. Okay, untuk makluman tuan-puan, selepas ini Lembaga Perindustrian Malaysia ini saya akan sebut sebagai LPNM. LPNM ini ditubuhkan pada tahun 1957 dan kita tertakluk di bawah Akta 427, merupakan sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Okay, pada hari ini saya akan ketengahkan 4 program utama di bawah LPNM, iaitu program pembangunan tanaman, program pembangunan usahawan, program pembangunan produk dan bioteknologi serta program agropreneur muda. Okay, kita pergi pada program pembangunan yang pertama, iaitu program pembangunan tanaman. Di bawah program pembangunan tanaman ini terdapat 3 program penanaman nenas, iaitu yang pertama adalah program pengukuhan tanaman nenas, kedua adalah program penanaman nenas premium, sebentar ya, dan ketiga adalah program integrasi tanaman nenas. Di samping kita juga memberikan khidmat nasihat teknikal secara percuma serta kursus dan latihan yang diberikan juga secara percuma kepada mereka yang menyertai program-program di bawah program pembangunan tanaman yang saya sebutkan tadi. Okey. Yang kedua, kita pergi kepada syarat permohonan bagi program pembangunan tanaman. Okay. Bagi ketiga program yang saya sebutkan tadi, syarat permohonannya secara umum adalah pertama, mestilah warga negara Malaysia, mesti wajib berdaftar dengan LPNM, mempunyai taraf hak milik tanah yang sah, melengkapkan borang permohonan dan menyediakan dokumen sokongan. Okay, kalau kita lihat di sini, untuk apa yang dimasukkan dengan menyediakan dokumen sokongan adalah pemohon hendaklah memberikan menyertakan salinan kad pengenalan, salinan geran,
surat melengkapkan surat akuah sumpah berkanun serta melengkapkan surat pelepasan tanggungan. Yang ini biasanya akan disertakan sekali pada borang permohonan lah. Kemudian bagi untuk taraf hak milik tanah yang sah ini, apa yang dimasukkan adalah pemohon adalah pemilik ataupun penama di dalam geran yang salinan geran yang disertakan. Sekiranya tanah yang hendak diusahakan tersebut bukan milik pemohon, pemohon hendaklah menyertakan salinan surat perjanjian dengan tuan tanah, salinan surat kebenaran daripada pemilik tanah yang sebenar ataupun resit tol yang mana diperoleh daripada pejabat tanah. Okay. Kita pergi pada program pembangunan tanaman yang pertama iaitu program pengukuhan tanaman nenas. Okay, di bawah program pengukuhan tanaman nenas ini, pemohon hendaklah orang yang mengusahakan tanaman nenas secara tunggal dengan kepadatan 15,000 suluh per ekar. Di bawah program pengukuhan tanaman nenas ini, sekiranya pemohon dipertimbangkan untuk diluluskan dalam program ini, pemohon layak untuk menerima insentif daripada lembaga nenas sebanyak 18 kampit baja per ekar yang bernilai RM2,200. Itu nilainya memang 2,200. 18 kampit tersebut adalah 12 kampit baja 15 dan 6 kampit baja setakat lagi ni kita bagi 12, 17 tu lah. Okay. Kita pergi kepada program yang kedua iaitu di bawah pembangunan tanaman ada satu program dipanggil program integrasi. Okey, bagi program integrasi ini syarat untuk menyertainya adalah pertama, pemohon mesti mempunyai tanah yang sesuai untuk tanaman nenas, kurang berisiko bencana alam. Contohnya kalau tanah tu memang kalau memang banjir, kawasan yang banjir, kita tak galakkanlah, memang kita biasanya kita takkan pertimbangkanlah untuk projek tanaman nenas ni kerana tanaman nenas ini bertahan 72 jam sahaja di dalam banjir. So kalau kawasan tu memang banjir sampai 3-4 hari nanti pemohon akan mengalami kerugian lah. Okey, kemudian pemohon tanah tersebut pemohon tanam dengan dengan tanaman utama secara bersuktu terasing sama ada dengan ternakan, perikanan atas satu plot tanah ataupun atas satu lot tanah dalam satu geran yang samalah. Contohnya kita pemohon berhasrat untuk tanam nenas dengan kelapa dan ternakan ataupun pemohon berhasrat untuk menanam nenas bersama dengan ternakan ikan. Yang itu dikategorikan di bawah program integrasi. Okey, di bawah program ini sekiranya pemohon dipertimbangkan untuk menyertai program ini, pemohon layak jika lulus layak untuk menerima insentif benih berdasarkan density iaitu kepadatan bergantung kepada corak tanaman dan kesesuaian kombinasi dengan kepadatan minima sebanyak 8,000 suluh per ekar. Contohnya di sini saya bagi contoh dia tanam kelapa 1 ekar, kemudian bila dia mohon di bawah program integrasi dia kawasan tersebut boleh ditanam dengan tanaman nenas sebanyak katalah 10,000 ekar, maka 10,000 suluh, 10,000 suluh. Jadi kita akan bekalkan pemohon akan menerima insentif berdasarkan kepada 10,000 suluh tadi mengikut jenis nenas. Okey, kat sini saya tunjukkan harga kadar baru harga benih di bawah program integrasi LPNM. Okey, contohnya tadi saya bagi contoh kalau dia tanam kelapa dan dia nak tanam dengan tanaman nenas, jadi dia boleh di bawah kelapa tersebut bila kita tengok kawasan dia boleh masuk dengan tanaman nenas sebanyak 10,000 suluh. Katalah dia berminat untuk tanam dengan tanaman nenas MD tu, maka lembaga nenas akan memberikan insentif dalam bentuk benih bernilai RM1 per suluh. Maka kalau 10,000 nilai yang diterima adalah RM10,000. Tetapi dia tidak terima dalam bentuk ringgit lah, dia akan terima dalam bentuk benih sebanyak 10,000 suluh ataupun kita panggil benih nenas lah untuk ditanam pada kawasan tersebut. Okay.
Seterusnya kita pergi pada program yang ketiga di bawah program pembangunan tanaman, iaitu program penanaman nenas premium. Okey, program penanaman nenas premium ini dibahagikan kepada dua, iaitu program penanaman nenas premium secara komersial ataupun program penanaman nenas premium secara kaedah pekebun kecil lah. Okey. Untuk program penanaman nenas premium secara komersial, mesti mempunyai keluasan projek seluas mesti mempunyai keluasan sebanyak 10 hektar lah. Jadi kalau pemohon nak mohon program di bawah penanaman nenas premium komersial ini, kalau pemohon mempunyai tanah lebih daripada 10 ekar, untuk lembaga nenas kita akan pertimbangkan kelulusan tersebut untuk 10 ekar sahaja. Kalau yang dia nak buat 20 ekar ke 30 ekar ke, yang itu nanti atas pemohon sendirilah, tapi kita akan pertimbangkan untuk 10 ekar. Syaratnya pemohon mesti tidak pernah mendapat benih MD2 dari mana-mana projek MD2 LPNM. Pemohon sekiranya diluluskan dalam projek ini, dalam program ini hendaklah membayar deposit sebanyak RM15,000 dan pemohon hendaklah pemohon sekiranya diluluskan, pemohon layak untuk menerima insentif berbentuk suluh sebanyak 20,000 suluh per ekar. Hendaklah diusahakan secara tunggal dan selepas pusingan yang pertama, pemohon perlu membuat pemulangan benih kepada LPNM. Ini kita panggil sistem awal lah, kalau iaitu dengan nisbah 1:1. Lembaga nenas bagi 20,000 suluh, bermaksud pemohon mesti pulang balik pada lembaga nenas sebanyak 20,000 suluh juga. Okay. Seterusnya kita pergi kepada Okey, ada pertanyaan berkaitan dengan berapa lama boleh berhasil. Okey, untuk penanaman nenas ni kalau secara puratanya tempoh penghasilan antara setahun atau 13 bulan lah, bergantung kepada variety. Bergantung kepada variety nenas dan tengok juga pada pertumbuhan pokok. Yang itu kita memang tapi yang itu memang kita bergantung kepada jenis variety nenas tersebut. Ada yang kadang-kadang dia boleh dalam setahun tu dah berhasil dah. Ada yang lebih daripada setahun, bergantung pada apa suluh yang ditanam, sebab kita ada banyak jenis suluh. Contohnya macam variety Josapan, kita ada MD2, kita ada N36, kita ada Morris. Kalau di Selangor kita ada Yankee, dan di belah pantai timur sana kita ada nenas madu kaca. Bergantunglah apa suluh yang ditanam. Okey. Tapi secara purata dalam 13 bulan lah. Itu purata. Tetapi biasanya kita akan ikut pada variety. Okey. Kita pergi kepada program Okey, ada yang bertanya berkaitan dengan kelas untuk penanaman nenas, maksudnya khusus lah. Kalau yang saya faham di sini pertanyaan dia bermaksud khusus. Okey, kita memang ada melaksanakan kursus TOT, yang ni Transfer of Technology untuk tanaman nenas. Kalau di negeri Johor, kita akan buat untuk negeri Johor lah. Biasanya kursus ni dijalankan mengikut negeri. Jadi kalau untuk negeri Johor boleh berhubung dengan pihak kami lah di Pontian Kecil ni, pejabat kami di Pontian Kecil. Kalau untuk negeri-negeri yang luar daripada negeri Johor ni, boleh berhubung di pejabat-pejabat cawangan, pejabat-pejabat negeri yang lain lah. Sebab kita ada pejabat di setiap negeri. Macam saya sebutkan di awal pembentangan taklimat tadi kan, saya ada sebutkan pejabat-pejabat cawangan. Kalau ikutkan kita di Semenanjung ni, setiap negeri ada pejabat cawangan, kecuali Melaka di cover oleh Negeri Sembilan, manakala Pulau Pinang dan Perlis di cover oleh Negeri Kedah, dan kita ada juga di Sarawak.
Cuma yang tak ada adalah di Sabah. Di Sabah memang kita tak ada lagi lah buat masa ni. Okey. Jadi kalau nak mohon, memang ada khusus, kena berhubung dengan pihak kami lah. Kalau nak berhubung dengan pihak kami, mungkin boleh berhubung di talian nombor telefon kami 07 6871 688. Okey, kalau saya boleh sambung, kita pergi kepada program penanaman nanas premium pekebun kecil. Okey, untuk program penanaman nanas premium pekebun kecil ini, syarat minimal keluasan tanah yang hendak dipohon mestilah 1 ekar dan berpotensi untuk meningkatkan keluasan tanaman pada pusingan yang kedua. Maksudnya kalau nak mohon, biasanya kalau orang mohon 3 ekar, kita akan beri untuk 1 ekar. Jadi kerana syarat program ini adalah meluaskan kawasan. Jadi daripada 1 ekar tadi, kita jangkakan peserta akan meluaskan kawasan pada 2 ekar dan 3 ekar pada pusingan yang kedua dan seterusnya. Okey, syarat yang ketiga, dia tidak pernah mendapat benih MD2 dari mana-mana projek MD2 daripada M. Samalah macam syarat yang tadi, syarat untuk program penanaman nanas premium secara komersial. Okey, dan bantuan sulurnya ada insentif. Kita beri dalam bentuk insentif sulur iaitu sebanyak 17,000 sulur per ekar dan mestilah hendaklah diusahakan secara tunggal lah. Yang ini memang integrasi yang boleh tanam dengan tanaman lain, selingan, kemudian kita boleh usahakan dengan ternakan ataupun dengan perikanan. Tetapi untuk program penanaman nanas premium dan program pengukuran tanaman nanas yang pertama tadi tu, hendaklah diusahakan secara tunggal. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada program yang kedua iaitu di bawah Lembaga Nanas, program pembangunan usahawan. Kalau tadi kita cerita soal orang nak tanam nanas, siapa nak tanam nanas, bagaimana apa program-program di bawah penanaman nanas lah untuk pembangunan tanaman. Sekarang kita cerita soal program pembangunan usahawan yang ini lebih kepada produk-produk IIT lah, produk-produk usahawan tani. Sama ada juga produk makanan dan produk-produk usahawan tani lah, sama ada makanan atau bukan makanan. Okey. Yang pertama di bawah program pembangunan usahawan ini kita menyediakan khidmat nasihat dan bimbingan pada usahawan. Yang keduanya kita ada juga perkhidmatan untuk menaik taraf usahawan melalui peningkatan nilai jualan usahawan. Yang ketiga, kita sebagai pemudah cara, iaitu fasilitator dalam program pemadanan perniagaan dan aktiviti pemprosesan produk. Okay, pemudah cara dalam peningkatan kualiti produk melalui halal, GMP, GSP dan CSP, yang ini kita bimbinglah peserta untuk mendapatkan sijil tersebut. Kemudian kita juga ada program promosi produk usahawan. Contohnya macam kita bawa usahawan-usahawan ni ataupun produk-produk mereka ini ke carnival ataupun ke expo tani yang dijalankan. Ada juga yang masuk dalam join program kalau tuan-tuan ingat, kita ada program MAHA dan kita ada program tahun lepas program HPPNK, Hari Penternak Peladang Nelayan lah. Okey, di bawah program pembangunan di bawah program menaik taraf usahawan. Okey, kita menyediakan insentif berbentuk geran pemadanan lah. Kalau kita panggil change upgrade product, iaitu singkatan dia adalah CUP. Okey, untuk program CUP ini, ini kita paparkan kelayakan untuk mohon insentif di bawah CUP ini, iaitu syarat yang pertama, usahawan IIT di tahap 1, 2 dan 3. Di tahap 1, 2 dan 3, okey, dengan nilai jualan tahunan di bawah RM300,000. Okey. Kemudian usahawan ini diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 atau enterprise yang diperbadankan di bawah Akta Penantanan Perniagaan 1956. Maksudnya dia kena ada usahawan yang daftar lah. Kemudian mempunyai lesen perniagaan atau lesen premis yang sah. Contohnya kita daftar dengan Majlis Daerah,
Kan kalau kita ada majlis daerah, kalau duduk Pontian, majlis daerah Pontian, kalau kat Johor kita ada majlis daerah Johor Bahru, biasanya kita akan daftar lesen untuk premis tersebut. Okey, kemudian kita juga kemudian syarat ni yang keempat adalah usahawan yang pernah menerima geran pemadanan hanya akan dipertimbangkan selepas 3 tahun dari kelulusan geran pemadanan terdahulu. Okey, yang berikut saya tunjukkan contoh. Okey. Contoh, kelulusan, contoh pemohon telah menerima kelulusan geran pemadanan pada tahun 2019. Okey, kemudian kita lembaga dah akan pantau usahawan tersebut pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Jadi pemohon layak dipertimbangkan semula pada tahun 2023. Okey, dan untuk makluman, pertimbangan semula geran pemadanan adalah tertakluk kepada auditan jawatankuasa teknikal geran pemadanan JKTGP dan keputusan jawatankuasa kelulusan pemberian geran JKKPG. Okey, keutamaan. Okey, untuk KAP, keutamaan akan diberikan secara pertimbangannya. Kalau kita nak berikan kelulusan tersebut, kita akan beri keutamaan, iaitu akan diberikan keutamaan kepada usahawan yang pernah atau sedang menerima bimbingan dari latihan Lembaga Penyelesaian Malaysia dan berdaftar sebagai usahawan bimbingan RPNM. Yang kedua, belum pernah diluluskan sebarang bentuk bantuan geran pemadanan di bawah MOA, mengusahakan produk makanan atau bukan makanan berasaskan nanas yang berpotensi menjadi tumpuan pasaran, telah menunjukkan prestasi perniagaan yang baik sekurang-kurangnya 1 tahun dan tidak pernah disediakan muflis. Okey, kemudian yang kelima, usahawan tidaklah berpotensi berkembang ke tahap yang lebih tinggi dengan bantuan yang kita berikan. Okey, maksudnya kalau kita berikan bantuan tu, dia akan lebih berjaya lah dengan apa yang diusahakan. Kemudian terakhir sekali, mestilah memiliki ruang pasaran yang tetap. Ini dia market, selamatlah. Secure market lah. Okey, bantuan yang ditawarkan. Okey. Di bawah program geran pemadanan KAP, skop yang dipertimbangkan adalah kajian nutrisi dan jangka hayat produk, reka bentuk pembungkusan dan pelabelan, peningkatan keupayaan pengeluaran, penambahbaikan premis ke arah persijilan dan perolehan papan tanda perniagaan. Okey, yang diberi geran penuh hanyalah di bawah kajian nutrisi dan jangka hayat produk, manakala yang lain-lain geran diberikan adalah pada kadar 70%, manakala 30% lagi adalah di bawah usahawan sendirilah. Okey, untuk amount grant, untuk bagi kajian nutrisi dan jangka hayat produk, maksimum adalah RM1000 bagi satu permohonan, manakala yang lain-lain untuk reka bentuk, peningkatan keupayaan, penambahbaikan premis dan perolehan papan tanda, dia punya maksimum amount grant adalah RM60,000 bagi satu permohonan, termasuk kajian nutrisi dan jangka hayat produk jika dipohon secara kombinasi. Maksudnya mohon kedua-duanya kita akan bagi RM60,000 jugalah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada dokumen yang diperlukan. Kalau tuan-tuan nak mohon untuk KAP tadi ni, senarai semak yang diperlukan ataupun checklist dokumen yang diperlukan adalah pertama, salinan borang permohonan geran pemadanan. Kena buat dalam bentuk 3 salinan. Yang ini borang GPMMOA 1. Yang ini memang ada borang khas dia dah. Okey, kemudian kena ada 3 salinan pelan perniagaan. Kemudian perlu sertakan dokumen sokongan iaitu daftar perniagaan, salinan dokumen hak milik tanah, surat perjanjian sewa, sebut harga daripada pembekal, katalog dan spesifikasi mesin, peralatan, plan, susun atur, layout, plan dan semua yang berkaitan lah. Contoh macam kalau perlu kena hantarkan visual dan gambar lokasi lah untuk pemasangan papan tanda perniagaan. So nak pasang kat mana, kalau mohon papan tanda tu nak pasang kat mana, kena beritahu sekali lah dia punya lokasi tersebut. Okey. Seterusnya kita pergi kepada program pembangunan produk dan bioteknologi. Okey, di bawah program pembangunan produk dan bioteknologi. Okey. Untuk makluman, Lembaga Denas sebenarnya mempunyai makmal
makmal untuk menjalankan analisis kimia, fizikal dan mikrob serta fakta nutrisi. Jadi ini di bawah aspek kawalan mutu dan bioteknologi lah. Jadi kalau macam tuan-tuan telah buat produk berasaskan nenas, contohnya macam tuan-tuan buat contoh jus ataupun jam, dan tapi jus dan jam tersebut mungkin tidak memenuhi jangkaan, contohnya tidak tahan lama dan dari segi rasa tu mungkin kurang dan sebagainya. Okey, boleh berhubung dengan pihak LPNM, hantarkan sampel untuk kita buat analisis supaya produk tersebut boleh ditambah baiklah dari masa ke semasa. Okey, dan LPNM juga menjalankan analisis aktiviti pemiakan benih nenas menggunakan kaedah tissue culture dari jambu dan suluh. Yang ini memang adalah di makmal kita. Okey. Okey, seterusnya kita bagi kepada skop pembangunan produk hiliran. Okey. Dalam hal ni di bawah program pembangunan produk ni pihak LPNM ada juga membangunkan dan menambah baik produk-produk hiliran sedia ada, contohnya macam kita buat produk untuk produk bekal makanan seperti sabun, shampoo, kemudian kita ada buat produk makanan, tambah baik produk makanan contohnya macam biskut fiber. Okay, kita ada juga silage makanan untuk beri makanan kepada haiwan, dan kita ada juga produk-produk tambah baik seperti sos. Kalau dulu orang buat sos nenas saja, sekarang sudah ada sos lada hitam nenas, sos cili kampung nenas, macam-macam lah produk yang kita ada. Okay. Di samping itu di bawah program pembangunan produk dan bioteknologi juga ada menyediakan khusus bagi mereka yang berminat lah. Contohnya nak belajar, contohlah tuan-tuan dah tanam nenas, tadi dah masuk tanam nenas dan sebagainya, kemudian nak buat satu tim, contohnya di kampung pun, contohlah di kampung ataupun di taman ke apa, nak buat satu tim, nak keluarkan produk berasaskan nenas, nak buat jam ataupun keluaran ada sendiri punya produk lah. So kita boleh buat khusus untuk tuan-tuan, mohon dengan Lembaga Nenas, kita akan ajarlah bagaimana untuk buat jam, bagaimana nak buat jus, mengikut spesifikasi macam mana yang telah dibangunkan oleh Lembaga Nenas. Jadi kalau ikut spesifikasi dia betul-betul, kita ikut dia punya cara betul-betul, insya-Allah lah produk tuan-tuan tidaklah kata cepat basi dan sebagainya kan, daya tahan dia lebih lama lah, dan dari segi rasa dan sebagainya lebih berkualiti. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada program yang keempat. Sekejap sebentar. Okey, kita pergi kepada program yang keempat, iaitu di Lembaga Nenas ada satu program, iaitu dinamakan program Agropreneur Muda daripada tahun, saya ingat 2018 lah tahun ni kan, program Agropreneur Muda sejak tahun 2018. Okey, program ini sebenarnya adalah program di bawah MOA, tetapi untuk penanaman nenas ni mesti melalui Lembaga Nenas lah yang akan diangkat kepada MOA untuk pertimbangan teknikal dan kelulusan. Okey, di bawah program Agropreneur Muda ini, ianya adalah khusus untuk belia yang berumur antara 18 hingga 40 tahun untuk menceburi bidang pertanian. Dengan hasrat untuk meningkatkan pendapatan agropreneur muda, peningkatan produktiviti pengeluaran, kualiti, teknologi dan inovasi serta pasaran yang kompetitif. Yang di sini juga adalah salah satu kaedah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengubah persepsi belia terhadap sektor pertanian sebagai industri yang berdaya maju. Ianya juga selaras dengan dasar agro makanan negara pada tahun 2011 dan hingga 2020 untuk menjadikan industri agro makanan sebagai bidang yang boleh menjana pendapatan tinggi selaras dengan dasar agro makanan negara. Untuk penanaman nenas di bawah program Agropreneur Muda, kita ada insentif bernilai RM20,000. Syarat untuk menyertai Agropreneur Muda ini mestilah mempunyai tanah yang telah dibersihkan ataupun kawasan yang telah bersedia untuk bertanam dengan nenas minimal 1 ekar. Dan
di bawah program di bawah program Agri Pemuda untuk penanaman nanas ini, boleh pemohon boleh memohon diberikan insentif sama ada dalam bentuk benih, ini bahan tanaman, ataupun input pertanian, infrastruktur dan sistem pengairan lah. Yang ini kalau untuk tahun 2020 ni, setakat bulan Jun yang lepas, setakat bulan Jun ni, kita dah bawa 24 orang peserta muda untuk di bawah program tanaman Agri Pemuda ini, dan dah lulus pun peserta 24 orang tersebut dan sedang dalam peringkat menerima barang lah yang dipohon. Ada yang terima benih, ada yang terima input pertanian, dah sampai peringkat yang pemberian barang lah untuk yang sepanjang bulan Januari sehingga bulan Jun baru-baru ini. Dan pada masa ini juga kita sedang menerima permohonan-permohonan baru dan kita sedang proseslah permohonan tersebut. Okey. Okey, seterusnya di bawah program Agri Pemuda juga ada insentif untuk industri asas tani. Okey, di sini ada insentif untuk industri asas tani dalam bentuk, contoh kalau produk IIT dia punya insentif dia bernilai 15,000. Contohnya diberi mesin, peralatan pemeriksaan IIT, bahan mentah. Okey, dan ada peningkatan infrastruktur sebanyak maksimum 50%. Okey, kemudian kalau untuk skop pemasaran, nilai insentif dia adalah 10,000, tetapi dalam bentuk pemberian barangan, contohnya macam pembungkusan, untuk produk, untuk set kios, peralatan mesin, promosi pemasaran ataupun edible goodness lah, EBN. EBN. Okey. Kemudian kita ada juga untuk karavan tani ataupun food truck ataupun mobile food kios bernilai dengan jumlah insentif bernilai 20,000, dan juga input pertanian yang sokongan yang bernilai 10,000. Okay, yang ini bergantunglah kepada pemohon maksudnya keperluan pemohon tu yang mana satu. Kalau kata produk IIT, nilai bantuan dia 5,000. Kalau kata pemasaran, nilai bantuan dia adalah, nilai insentif dia adalah 10,000. Bergantung apa yang pemohon perlukan. Dalam hal ini juga, kalau tadi saya sebutkan tentang Agri Pemuda, dia punya bentuk insentif dia dalam bentuk in-kind lah, pemberian barangan. Ada satu lagi iaitu secara pembiayaan. Di bawah program Agri Pemuda ini ada juga disediakan skim pembiayaan iaitu di bawah tekun dan Agrobank dengan faedah serendah 2%. Kalau kat sini kita tengok syarat-syarat dia, iaitu tanpa cagaran dan penjamin, kadar keuntungannya yang rendah, tempoh pembayaran Agrobank 7 tahun, untuk tekun 5 tahun, dan tempoh penangguhan bayaran pokok akan dipertimbangkan mengikut kesesuaian projek. Okey. Berikut adalah syarat-syarat permohonan ataupun dokumen yang diperlukan untuk memohon grant atau pembiayaan. Okey, yang pertama, tuan-tuan mestilah mengisi borang pendaftaran Agri Pemuda. Yang kedua, menyertakan SIM kad pengenalan. Dan ketiga, harus menyediakan kertas rancangan perniagaan. Okey, kalau untuk lembaga nenas, untuk permohonan penanaman nenas, nak tanam nenas 1 ekar ke 2 ekar ke 3 ekar, nak mohon untuk bantuan benih atau input pertanian. Okey, setakat hari ini kita akan panggil dan kumpulkan semua pemohon yang memohon untuk menanam nenas tadi di bawah program Agri Pemuda, dan kita akan berikan latihan ataupun kita berikan pendedahan bagaimana untuk menyediakan kertas rancangan perniagaan untuk permohonan ini. Kita akan pandulah. Jadi pemohon akan buat mengikut apa panduan yang kita beri. Jadi benda ni memang kita dah lembaga nenas dah seragamkan lah. Dia tidak mohon, kemudian kita akan lampirkanlah permohonan tuan-tuan tadi. Untuk kita akan bantulah tuan-tuan untuk mohon di bawah program Agri Pemuda ini. Okey, sertakan juga gambar projek ini perniagaan. Okey, salinan sijil pendaftaran SSM jika berkaitan. Okey, salinan keterangan hak milik, ini tanah atau premis. Salinan surat perjanjian penyewaan tanah premis atau jika berkaitan. Okey, salinan sijil khusus jika berkaitan. Untuk makluman tuan-tuan, okey, salinan sijil khususnya memang wajib. Kalau setakat hari ni memang diwajibkan untuk permohonan program Agri Pemuda. Kalau untuk lembaga nenas, kalau dia mohon, kita akan berikan latihan ataupun khusus untuk buat rancangan perniagaan, dan sijil kita wajibkan dia ikut khusus, dapat sijil. Kemudian kita akan sertakan sekali semasa permohonan. Sebab dia menjadi syarat utamalah. Jadi masa tuan-tuan buat projek tu, tuan-tuan dah tahu dah bagaimana nak buat projek tersebut. Sebab apa kita dah buat rancangan perniagaan tadi.
Okey, yang terakhir sekali adalah borang permohonan pembiayaan jika berkaitan. Okey, setakat ini itu sahaja. Setakat ini itu sahajalah program-program yang ditawarkan oleh Lembaga Nenas. Jika ada persoalan, boleh ajukan segera untuk kita jawablah mana yang Okey, untuk kawasan tanah baru yang hendak diusahakan, bermaksud ini adalah perkebun baru lah, baru nak tanam nenas kan. Okey, kita ada, kalau untuk pemohon baru, kita ada di bawah, sebenarnya untuk ketiga-tiga ni adalah untuk program pengukuran tanaman nenas, untuk program integrasi dan untuk program MD2. MD2 perkebun kecil, tuan-tuan boleh mohon lah. Ikut syarat lah. Kalau tuan-tuan rasa nak masuk untuk pengukuran tanaman nenas untuk tunggal, okey, boleh mohon untuk program pengukuran tanaman nenas. Yang ini nilai bantuan dia adalah 18 sampit baja per ekar. Untuk program integrasi ni, tuan-tuan mesti tanah tu tanah baru. Kalau tanah baru kosong, tak layak untuk program integrasi lah. Tuan-tuan kena bertanam dulu dengan tanaman selingan, kemudian baru boleh masuk dengan program integrasi. Contohnya tuan-tuan nak tanam kelapa dengan nenas, so tanam kelapa dulu dan baru tuan-tuan boleh mohon lah untuk program integrasi ni. Ataupun tuan-tuan nak usahakan dengan ternakan ikan, boleh. Ternakan ikan tu ternak dulu, ada kolam ikan dan sebagainya dalam satu lot yang sama tu, kemudian mohon untuk tanaman nenas. Untuk MD2 pun ada juga, boleh mohon kalau tanah tuan-tuan tu 2 ekar atau 3 ekar, mohon di bawah perkebun kecil. Kalau untuk kalau tuan-tuan ada tanah yang lebih daripada 10 ekar, boleh mohon untuk komersial lah. Tapi pertimbangan kelulusan pada 10 ekar sajalah untuk komersial tadi. Okey, untuk program Agripreneur Muda, had umur adalah 18 hingga 40 tahun saja. Lebih 40 tahun kita tak boleh nak pertimbangkan lah, sebab memang syarat dia adalah untuk golongan muda, iaitu golongan di bawah 40 tahun. Tetapi tidak kurang dari 18 tahun. Okey, DJB pejabat nenas. Okey, di Johor Bahru yang di depan Maidin tu, di depan Maidin di Bandar Baru Uda tu, itu adalah ibu pejabat. Kalau tuan-tuan berada di negeri Johor, untuk program-program di negeri Johor ni kena berhubung dengan pejabat Lembaga Nenas Negeri Johor. Kami di Pontian kecil. Kami di Pontian kecil. Kalau tuan-tuan pergi Pontian, kita terletak di berdekatan dengan Masjid Pontian ataupun berdekatan dengan Stadium Pontian. Memang kita tepi laut. Boleh layari laman web kami di www.mpib.gov.my. Ada lagi persoalan? Saya dah jawab persoalan yang diutarakan. Kalau ada lagi persoalan, segala persoalan boleh diajukan melalui email ataupun FB Lembaga Penyiasan Nenas Malaysia ataupun Instagram dan Twitter seperti yang tertera di bawah slide. Saya dah, kalau tuan-tuan nampak slide saya kan, okey, di bawah slide tu kita ada masukkanlah www.mpib.gov.my. Ada lagi persoalan? Okey, kalau tak ada apa-apa persoalan lagi, saya tamatkan sesi pada petang, sesi taklimat pada petang ini dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu lagi di masa akan datang.